hapuskan dariku rasa lazatnya berdosa padamu, dan ku niatkanlah dan ku rasa lazatnya taat padamu. Dan rahmat-Mu lebih ku damba di sisiku daripada amalanku. Ya Ilahi Firdausi a'la wa la namun tak pula relaku untuk ke api neraka-Mu. Wahai Tuhanku, aku tak layak ke syurga. Ampunilah dosaku, kerana Kau sesungguhnya
dosa-dosa besar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pertama-tama sekali marilah kita merafakkan kesyukuran kita kehadrat ilahi dengan limpah kurnianya Allah, kita dapat lagi bersama dalam live Jom Kenal Surah. Alhamdulillah. Saya memulakan pagi ini dengan memberi salam kepada Umi Abi dan sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab salam juga yang beri salam daripada awal live kita tadi. Waalaikumsalam. Terima kasih sudi hadir pada hari ini. Alhamdulillah, untuk makluman semua, sebelum mungkin risau nanti kalau saya lambat, mungkin ada yang dah keluar dulu. So nak beritahu hari ini adalah slot terakhir saya, Hilmi. Encik Hilmi akan, saya sendiri akan berakhir pada hari ini. So kita akan berakhir dengan surah Al-A'la, Al-Alaq, di mana kita akan menceritakan sebentar lagi. So saya nak minta maaf, takut nanti ada yang keluar kan, kita minta maaf awal-awal. Saya minta maaf juga daripada awal dan juga hinggalah akhir hingga hari ini, saya mengendalikan live Jom Kenal Surah. Kalau ada silap saya, ada silap pembahasan saya, silap cara saya punya penyampaian, laju ke ataupun perkara-perkara yang mengguris hati Umi Abi dan sahabat-sahabat yang hadir dalam live saya mohon maaf, saya mohon maaf sangat. Itulah orang kata saya ni bukanlah orang yang tinggi ilmunya, tetapi saya rasa Umi Abi depan saya ni yang berada di luar sana lebih hebat, masya-Allah. Saya ni adalah antara asbab sahaja yang Allah hadirkan untuk kita sama-sama berkongsi. So kalau ada silap saya mohon dimaafkan. Segala penyampaian saya, kalau apa orang kata mana yang baik tu ambil, sebarkan kepada sahabat-sahabat yang tak dapat hadir dan sebagainya, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Kita hari ini kita akan masuk ke dalam surah Al-A'la, di mana surah yang pertama diturunkan, ataupun wahyu pertama yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tanpa membuang masa, siapa yang dah print, siapa yang dah sediakan nota, boleh buka nota. Kita sama-samalah kita melihat apa yang ada, apa intisari yang ada di dalam surah Al-A'la. Okey. So alhamdulillah, kita pun dah sampai penghujung. Jom kenal surah. So terima kasih kerana support kami di Izin Ngaji. Walaupun Ustaz Hadi kita tahu kan masih bercuti, insya-Allah minggu hadapan Ustaz Hadi akan kembali bersiaran. Okey, alhamdulillah. So bagi siapa-siapa yang nak dapatkan nota, boleh klik link yang kami sediakan di atas yang bertulis jom sertai grup nota refleksi Izin Ngaji. Boleh saja klik dan insya-Allah semua nota daripada awal live sampai hari ini ada dalam live, dalam grup tersebut, insya-Allah. So sebelum kita esok slot Encik Irfan kan. So hari ini jomlah kita mulakan kita punya pagi ni dengan selawat Nuril Mubin. Boleh Okey, kalau boleh jom sama-sama kita lantunkan ataupun kita alunkan kita punya live pada hari ini. Ni kalau keluar. Okey, kita mulakan dengan selawat Nuril Mubin. Boleh semua? Jom kita mulakan selawat Nuril Mubin, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita selawat Nuril Mubin sebanyak 3 kali. Lepas tu kita akan terus mula dalam kita punya pembelajaran hari ini, insya-Allah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Astaghfirullah. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى
سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebentar ya tuan-puan, kejap. Okey, Alhamdulillah kita selesai. Kita mulakan pagi kita dengan selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain tidak bukan kita mengharapkan adalah syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat membantu kita di akhirat kelak insya-Allah. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita ini menjadi saksi kita bahawa kita menyayangi Rasul kita, iaitu Rasul baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Amin. Mudah-mudahan Allah pandang usaha kecil kita ini untuk sama-sama kita dapat apa orang kata, dapatlah bertemu dengan Rasulullah dan dapat dibantu dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, insya-Allah. Okey, tanpa buang masa, kita Allah, kejap. Okey, kita mulakan kita punya hari ini kita akan menceritakan mengenai tentang apa? Pengenalan surah Al-A'la. Surah Al-A'la iaitu surah yang kita lazimi dengar kan. Surah yang Iqra tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu minasyaitonir rajim yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan surah itu iaitulah surah Al-Alaq. Iaitu surah pertama yang diturunkan ataupun surah yang pertama diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. So kita pun dah tak nak buang masa, risau nanti saya bercakap panjang nanti, kita risau terambil masa yang sangat lama. So jom kita terus masuk ke info surah. Okey, kalau macam laju sangat ke saya cakap ataupun kurang faham, nanti kalau saya tak sempat jawab dalam live, boleh saja WhatsApp saya, insya-Allah. Kita cuba perbaiki daripada semasa ke semasa. Dan Waalaikumsalam bagi yang beri salam. Ahlan wa sahlan. Terima kasih. Kita dalam ni kita sekarang ni slide, jom kenal surah. Okey. Hari ni kita dah masuk surah Al-Alaq. Okey, jom kita buka page yang pertama iaitu info surah. Okey, kita nak tahu info surah. Okey, macam kita tahu surah-surah yang sebelum ni kebanyakannya turun di mana? Makkiyah. So surah Al-Alaq ni juga tidak lepas juga dia diturunkan di Mekah. Macam Cik Irfan kata semalam kan, tak kira walaupun Mekah dia tidaklah semestinya di Mekah. Tetapi di kawasan-kawasan sekitar itu. Kadang-kadang ada di Mina, ada di macam-macam tempat. Itulah dikatakan dengan Makkiyah. Nak mudah faham, ini sebelumnya Nabi Muhammad menerima wahyu, maknanya yang Makkiyah ni lah kan, surah Makkiyah. Okey, boleh? Okey. Untuk mudah faham kan, untuk kita mudah faham lagi, orang nak kata di mana surah ini diturunkan di Mekah. Kalau Makkiyah tu kita tahulah Mekah, Makkiyah, Mekah. So kalau Madaniyah di Madinah. Betul, di Mekah dan sebelum hijrah. Sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. So surah Al-Alaq ni adalah surah Makkiyah. Nanti bolehlah highlight Makkiyah. Surah Makkiyah. Encik Hilmi, berapa pula surah yang ada di dalam Al-Alaq ni? Dia mempunyai 19 apa? 19 surah. Ada 19 surah. So lepas ni kalau ada quiz ke kan, tiba-tiba nanti kan kita nak buat quiz dalam WhatsApp ke kan. Misal saya tanya, berapakah bilangan surah Al-Alaq? Mana tahu kalau nanti kan kita nak buat pop quiz kan. Kita nak bagi orang kata apa, murjaah balik, ulang kaji balik. Nanti Umi Abi dah tahu. Bolehlah tengok. So nanti dekat kita punya nota tu bolehlah contek-contek. Maknanya bukan contek-contek macam mana, maknanya kita highlight benda yang penting, kita tulis apa yang nota-nota penting. Okey. Okey, selesai status dan jumlah ayat.
kita tengok jumlah kalimah dan juga jumlah huruf. Waalaikumsalam buat Umi, yang memberi salam dan juga, saya memberi salam buat semua yang hadir. Waalaikumsalam. Terima kasih sudi hadir. So kita tengok jumlah kalimah. Jumlah kalimah pula, adalah sebanyak 72. 72. So lepas ni, macam saya cakap tadi, kalau ada soalan insya-Allah mudah-mudahan boleh jawab insya-Allah insya-Allah boleh jawab. So jumlah huruf dalam surah ni pula mempunyai 280 huruf. Ada 280 huruf. Jelas? So, kita dah tahu dah kat atas ni status dah tahu, jumlah ayat dah tahu, jumlah kalimah dah tahu, jumlah huruf pun kita dah tahu. Sekarang ni jom kita tengok susunan di dalam mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran. Kita tengok pula susunan di dalam mushaf Al-Quran, iaitu di dalam Al-Quran kita tu lah kan. Dalam Al-Quran kita yang kita ada, yang kita selalu baca, yang kita selalu pegang tu. Jom kita tengok susunan di dalam mushaf Quran. Okey, kita tengok, yang pertama saya tulis kat sini kan, surah sebelum At-Tin. Surah sebelum At-Tin, maknanya surah ini diturunkan, sebelum surah At-Tin. Macam itulah, faham, jelas? Maknanya surah, sebelum, maknanya surah At-Tin ni turun dulu. Maafkan saya, surah At-Tin ni turun dulu. Okey, jom kita tulis sikit. Saya tulis sikit Kita tulis surah ni diturunkan dahulu. Ni bukan diturunkan dulu, maaf. Ini adalah dalam page tu surah At-Tin ni yang dahulunya. Ni mula surah ni kita akan jumpa kenapa saya punya ni dia macam kita akan jumpa surah At-Tin dulu. Ini dulu. Kita akan jumpa surah At-Tin dulu. Lepas surah At-Tin barulah surah Al-Alaq. Nampak? Kalau kita tengok, kalau dalam kita tahu kan kita ada 114 surah kan. Dan surah At-Tin ni surah yang ke berapa? Surah yang ke 95. Okey. At-Tin ni surah yang ke 95. Ni surah yang ke 95. Ni 95. Yang ni pula surah yang ke berapa? Surah Al-A'la pula surah yang ke 96. Okey. Ni pula surah yang ke, ni dalam mushaf Quran ni surah ke, maaf ya tulisan saya masih lagi belum memuaskan. Saya minta maaf. Agak-agak harap-harap Umi Abi faham. Okey. Surah At-Tin ni surah yang ke-95. Kalau surah Al-Alaq ni pula adalah surah yang ke-96. Ini adalah mengikut turutan di dalam mushaf Quran lah. Yang pertama kita tahulah surah Al-Fatihah kan, dalam tu betul surah Al-Baqarah, surah Al-Imran dan sebagainya. Dan surah At-Tin ni surah 95 yang dibahaskan semalam Encik Irfan, kita dah selesai surah At-Tin. Dan surah Al-Alaq ni pula adalah surah yang ke-96. Bos setakat ni jelas? Alhamdulillah. Waalaikumsalam bagi yang beri salam. Kita nak tahu juga, tadi Encik Hilmi dah cakap surah At-Tin ni surah 95 dan surah Al-Alaq ni sendiri surah yang ke-96. Tetapi dalam muka surat berapa Encik Hilmi? Dalam muka surat, siapa yang ada mushaf Quran boleh buka kan, boleh tengoklah dekat dekat muka surat 597. 597. So muka surat dia 597. Muka surat ni muka surat 597. So kita dah tahu 597 dalam muka surat 597. So kita tengok juga juzuk yang ke berapa. Dah tentulah juzuk yang ke 30. Ini adalah antara juz ammah lah. Ni juzuk yang ke berapa? Juzuk yang ke 30. Lepas ni Allah, tersilap. Juzuk yang ke 30. So kita dah jelas setakat ni. Okey, kita dah tahu juzuk yang ke 30. So saya nak bagi sedikit juzuk yang ke 30. So kita nak tambah sikit nota kat sini. Dalam juzuk 30 ni dia yang ke berapa? Juzuk 30 yang pertama, kedua, ketiga semua tu kan. Kita nak tahu juzuk yang ke 30 ni, dalam juzuk 30 ni surah Al-A'la ni dia duduk dalam nombor berapa? Dia nombor berapa dalam
juzuk 30 tu. Jelas. Dia adalah surah yang ke berapa agak-agaknya? Ada tak ada yang tak tahu? Ada tak yang tahu? Ada tak yang nak volunteer jawab? Surah ke berapa? Surah ke berapa dalam 30? Dalam juzuk 30? Surah ke berapa? Okey, kita teruskanlah. Surah yang ke-15 dalam juzuk 30. Okey? Dalam juzuk 30 ni, surah Al-Alaq ni adalah surah yang ke-15. Surah yang ke-15. So, yang pertama, ya saya Allah. Surah An-Naba ke? Saya dah terlupa. Allahumma salli Muhammad. Betul, surah An-Naba. 30 kan? Juzuk 30, 30 yang pertama surah An-Naba. Kita tahu kan surah An-Naba. So, yang surah yang Al-Alaq ni adalah surah yang ke-15. Jelas. Sebab kita tahu kan setiap juzuk dimulakan dengan pelbagai surah kan. Contoh macam juz pertama kita tahulah Fatihah, Al-Baqarah macam tu kan. So juzuk yang 30 ni yang pertama kita tahu surah An-Naba, dan surah Al-Alaq ni surah yang ke-15 dalam juzuk 30. Okey. Khalas. Jelas. Kalau jelas dekat susunan di dalam mushaf ni kita turun ke susunan turutan penurunan. Maknanya surah ni yang surah yang keberapa diturunkan kepada Nabi Muhammad. Saya rasa semua orang dah tahu dah part ni. Saya rasa susunan turutan penurunan ni semua dah tahu dah ni. Tengok dia, dah tahu dah, dah jelas dah, insya-Allah. Tapi tak apa, kita saling ingat mengingati. Kadang-kadang kita pun ada masa kita terlupa, betul tak? Macam saya sendiri, saya tak cakap kat orang lain lah. Diri sendiri ni pun banyak sangat lupa. Okey, jom. Kita tengok susunan di dalam mushaf Quran. Dah tentu-tentu sekali, surah yang pertama kan, ayat yang pertama, wahyu pertama, iaitu surah Al-Alaq. Iqra' ni kan, surah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. So, surah ini turutan dia dah tentu-tentulah turutan yang pertama, yang pertama. So lepas ni kalau ada kuis tak ada pening-pening dah. Apa agaknya surah Al-Alaq ni turutan fasa penurunan dia turun dia ayat yang ke berapa dalam dalam setiap penurunan tu dia yang ke berapa. Jangan risau, jangan pening, dia yang pertama. Saya rasa Umi Abi semua dah mumtaz ni bab-bab ni kan. Dia surah yang pertama. Dia adalah ikut turutan dia yang pertama, dia yang first kali diturunkan. Okey? Selepas maknanya surah Al-Alaq ni selepas surah apa? Tiadalah kan, sebab dia memang pemula kan. Surah Al-Alaq ni adalah surah yang first diturunkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, jangan pula lepas ni terfikir kalau ada kuis ke apa kan, terfikir, "Alah, hari tu Encik Ilmi cakap apa Al-Alaq ni surah dia selepas apa?" Misal ada soalan kan, saja nak test. Saya tanya, surah Al-Alaq ni selepas selepas apa? Nanti semua fikir, selepas apa So jangan risau, dia tiada, maknanya selepas tu tiada. So, tiada. So kita kena highlight kan, tiada. Tetapi sebelum, sebelumnya adalah maknanya surah Al-Alaq, lepas surah Al-Alaq barulah ada iaitu surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam. Lepas surah Al-Alaq ni barulah ada surah yang kedua diturunkan kepada baginda iaitu surah Al-Qalam. Al-Qalam. Jelas setakat ni? Betul, diturun di Gua Hira. Betul. Masya-Allah, advance ni. Belum sampai lagi dah bagi dah. Masya-Allah, saya kata Umi Abi dalam ni lebih mumtaz daripada saya. So saya ni kalau kurang ilmu saya, kalau silap saya mohon ditegur, mohon saya minta maaf lah. Kalau ada mungkin segi penyampaian saya kurang, boleh PM Encik Elmi tambah baik ni, tambah baik ni. InsyaAllah kita boleh je. Jangan risau, jangan takut. Memang layak, ibarat macam, yelah saya pun panggil Umi kan, ibarat macam mak tegur anak. Jangan buat macam ni, kamu silap ni, betulkan balik. Macam tu. So, kita saling ingat mengingati, insyaAllah. Mudah-mudahan dengan kita saling mengingati ni lah, kita akan menaikkan lagi martabat ilmu tu. Maknanya bila kita sentiasa mumtaz tu apa maknanya? Mumtaz maknanya cemerlang. Dalam bahasa Arab mumtaz cemerlang. Maknanya cemerlang tahap tinggi lah. Nampak tak? Macam kita kalau SPM A+ kan. Mumtaz tu kalau siapa ambil sijil agama, kalau banyak lah kan dari sijil agama ke, kalau sekolah agama sebagainya pun, kalau sekolah agama rakyat pun ada lah dia tulis Mumtaz. Mumtaz tu maknanya memang dia paling tinggi lah.
mumtaz, tahap cemerlang dia paling tinggi. Macam itulah untuk mudah faham. So tak ada apa-apa pun. Minta maaf lah kadang-kadang saya terkeluar perkataan-perkataan yang mungkin Umi Abi kurang faham, minta maaf ya. Kadang-kadang seronok sangat orang kata main sebut je kan. Minta maaf so tak apa, kalau mana yang saya tahu untuk jawab, insya-Allah saya boleh jawab. Macam Umi Ishan tanya kan, mumtaz tu apa? So nak mudah faham, mumtaz tu adalah cermelang, terbilang, gemilang. Maknanya tahap tinggilah mumtaz tu, A+, A+. Bagus, macam tu. Okey? Stam tu mumtaz tu terbaik. Betul, terbaik. So, kita dah jelas dekat ganti hidung. Kita dah jelas dekat bahagian info surah. Setakat ni Umi Abi semua jelas. Bagus juga belajar sesuatu yang baru. Betul. Sebab kita saling ingat-ingati. Okey, kejap. Heeh. Patut jadi macam tak cantik. Terima kasih. Nasib Cik Ifran tegur. So guys, kenapa hari ni live ni rasa macam kurang outstanding? So macam tu lah. Jelas Bagus juga belajar sesuatu yang baru, betul. So kalau nanti Mumtaz tu kelas pertama, Cik Jidan tu kelas kedua, betul. Mumtaz, Cik Jidan dan akhir sekali Daif kan. Iaitu tahap rendah lah. So insyaAllah saya tahu Umi Abi semua ni terbaik. Okay. So dah kita teruskan kita punya pembicaraan hari ini. Kita teruskan kepada fasa penurunan. Okey, fasa penurunan. So kita selak muka surat fasa penurunan. Alhamdulillah. So setakat ni saya dah kendalikan 3 kali kan. Jom kenal surah Al-A'la. Yang kedua Allahumma salli Muhammad. Surah Al-Lay dan hari ini akhir surah Al-Alaq. So, 2 surah yang saya bahaskan sebelum ni adalah fasa yang keberapa? Ada ingat tak sebelum ni saya banyak ceritakan tentang fasa keberapa? Fasa? Fasa berapa? Komen. Fasa keberapa? Fasa yang ke? Tak apa, kita jawab sama Fasa yang ke? Fasa yang kedua. Fasa yang kedua. Kan? Sebelum ni surah Al-A'la, Al-A'la, kita fasa yang kedua. Surah Al-Lay, fasa yang kedua. Tetapi surah Al-A'la hari ini adalah fasa yang pertama. Masya Allah. So, apa yang ada dalam fasa pertama? Macam kita tahu, fasa yang pertama adalah masa ni Nabi Muhammad baru sahaja nak menerima wahyu daripada Allah, daripada melalui malaikat Jibril. Betul tak? So, Alhamdulillah, dalam fasa pertama, tahun pertama, kita boleh highlight kat sini. Fasa, kita besarkan sikit. Fasa pertama dia gapo dia agaknya. Fasa pertama ni apa dia? Apa dia agaknya je. So inilah dia tahun 1 hingga 3 kenabian. Masa inilah orang nak kata sebab dia mula-mula turun jadi fasa pertama. Betul. Sebab dia mula-mula turun, so ni adalah surah yang fasa pertama lah. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. So, kita nak beritahu secara orang kata secara sekali imbas. InsyaAllah saya rasa Umi Abi semua dah faham tentang fasa ni kan. So, memang betul fasa pertama ni adalah permulaan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara apa? Secara rahsia ataupun secara tersembunyi. Maknanya orang tak tahulah. Masyarakat Arab Quraisy masa tu tak tahu sangat sebab Nabi Muhammad permulaan dakwah secara rahsia. Dakwah secara rahsia. Dakwah secara rahsia dan juga mensasarkan kepada siapa? Nabi Muhammad pada yang fasa pertama ni tak ada terus direct kepada setiap kaum pada Arab Mekah masa tu tidak. Tetapi dia target hanyalah Nabi Muhammad hanya mensasarkan apa? Mensasarkan kat sini. Mensasarkan kaum apa? Kaum keluarga dan para sahabat yang sudah mengenali rapat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka yang terus beriktizam dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. So mereka lah yang mula-mula tahu tentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Jelas setakat ni fasa penurunan yang pertama ni adalah secara rahsia dan mensasarkan kepada kaum keluarga dan para sahabat. Okey, dan juga orang yang mengenali rapat Rasulullah
dan mereka yang terus beriltizam dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Jelas setakat ni? Okey, kalau jelas alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah jelas. Terima kasih. Umi-umi semua komen jelas berdasarkan kaum keluarga. Betul. Terima kasih. Siapa nak tulis balik apa yang saya cakap pun tak ada masalah. Jangan risau, jangan takut. Walaupun kita rasa macam, alah benda ni dah ada dah nota, nak apa tulis balik. Tak apa, boleh tulis. Kadang-kadang mungkin saya ni ada orang tak nampak ataupun orang tak jelas kan. Tapi bila orang dengar saya cakap ni, lepas tu ada pula umi-umi tolong komen, tulis, dan nanti sahabat-sahabat boleh baca melalui komen. So, tak apa, boleh je. Walaupun saya dah cakap berulang, nak tulis balik tak ada masalah. Sebab kadang-kadang itulah cara yang terbaik untuk kita ingat, betul tak? Kadang-kadang kita ni manusia, tak boleh, kadang-kadang kita kena, benda yang kita cakap tu terus kena tulis. Terus kena catat, betul tak? Kadang-kadang misal lah, orang kata apa, bila kita faham kita nak tahu satu perkara tu, tetapi kita hanya dengar je. Kita mungkin payahlah untuk mengingatinya, tetapi bila kita dengar sambil tulis, insya-Allah kita mudah ingat. At least biarlah orang kata, "Alah kau tulis nanti bukan baca pun." At least bila tulis tu dia akan ingat. Betul tak Umi Abi? Saya rasa bila kita tulis tu, walaupun kita tak baca nota tu lepas tu, kita masih ingat. Misal lah tiba-tiba kita masuk pengajian lain, tiba-tiba ustaz cakap, ustaz yang lebih ustaz menceritakan tentang surah Al-Alaq ni kan. Okey, turunnya ni fasa yang pertama, tiba-tiba kita teringat, betul lah. Hari tu ada masuk Encik Hilmi punya live, ada cakap juga. So kita akan ingat, betul tak? Sebab kita tulis. So siapa yang berkemampuan untuk tulis boleh tulis. So saya tak, apa orang kata, saya taklah push ataupun untuk desak tuan umi abi semua untuk tulis. So betul, ilmu itu kena diikat dengan pena sebab ilmu ini bersifat liar, betul. So kita kena pahatkan segala benda tu kita tulis. Ada pen tulis, ada pensel boleh tulis. Tak ada pensel, sekarang ni canggih kan, siapa yang ada tab tu guna tab, siapa yang ada iPad guna iPad kan, masya-Allah. So alhamdulillah kita dah sekarang ni sangat-sangat mudah untuk mencatat. So tak apa, kalau mungkin ada dalam ni, ada yang mungkin sedang kerja, tak sempat nak catat Encik Helmi, tak apa. Boleh dengar rakaman. Jangan risau, kami ada sediakan rakaman. Lepas ni saya akan share semula link ni di dalam grup refleksi, nota refleksi. Siapa-siapa yang nak dapatkan nota yang saya buat ni, dan nota nota Encik Irfan, boleh saja klik link nota refleksi, masuk dalam tu, jangan left. Duduk dulu, insya-Allah nanti kita akan ada lagi satu slide yang bernama slot jom refleksi. Sekarang ni jom kenal, kita kena kenal dulu. Kita ibarat macam kita ta'aruf, sesi kenal dulu, suah kenal. Kita tengok dulu, okey ni ayat ni macam mana, fasa penurunan macam mana. Lepas ni dalam refleksi kita akan tengoklah by ayat insya-Allah. So pastikan Umi Abi dan sahabat-sahabat semua ada dalam grup jom sertai nota refleksi. Okey insya-Allah. So kita tengok, kita tahu surah sebelum tak ada, yang ada surah selepas. So kat sini saya ambil dua lah surah selepas Al-Alaq. Yang tadi saya kata selepas surah Al-Alaq adalah surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam ni yang kedua. Seterusnya surah Al-Muzammil. Ini kita cerita secara rawak ataupun kita cerita secara limbas, iaitu tentang Al-Qalam ni adalah tentang apa? Tentang surah ni tentang menceritakan apa? Tidak boleh ada tolak ansur dalam hal akidah. Maknanya dalam hal akidah ni kita tak boleh tolak ansur. Kalau benda tu salah, melanggar syarak, melanggar hukum, kita mesti mempertahankan. Macam itulah lebih kurang nak ceritakan di dalam surah Al-Qalam. Nanti insya-Allah doa-doakan mungkin nanti bila kita ada jum refleksi dan sebagainya, mungkin kita boleh cerita lagi lebih deep insya-Allah. So, surah selepas Al-Qalam, surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil ni menceritakan tentang kejadian-kejadian yang berlaku pada hari kiamat. Nak menyedarkan manusia iaitu kita tentang kejadian-kejadian yang akan berlaku pada hari kiamat. Masya-Allah, itulah surah 2 selepas Al-Alaq. Maknanya ada banyak lagi tapi saya ambil 2 ni lah kan. Kalau banyak, kalau saya huraikan semua, maksudnya tak habis kan, banyak. Sebab kita ada 114 surah kan. So, surah Al-Qalam dan Al-Muzammil ni ada antara surah yang selepas Al-Alaq. Mula Al-Alaq diturunkan, selepas tu Al-Qalam, lepas tu Al-Muzammil. Okey, jelas? Boleh? Boleh. Alhamdulillah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah beri faham buat kita semua insya-Allah. Kita yang penting
kita punya niat untuk hadir hari ini kerana Allah. Okey. Okey, jom kita masuk ke hikmah penurunan. Hikmah penurunan. Hikmah penurunan yang kat sini saya tulis 2 dan Umi Abi pun dah semakin tak sabar saya rasa sebab tadi pun ada dah tahu dah tentang Gua Hira dan sebagainya. Masya-Allah mumtaz, bagus. Cermelang, terbilang. Yelah orang kata memang orang-orang hebat depan saya ni yang melihat saya ni. InsyaAllah semua ni orang-orang yang hebat. Mungkin ada para asatizah juga. Dalam ni saya mohon minta izin untuk saya memberi sedikit pengetahuan yang saya ada ya. Saya tahu ni mungkin ramai para asatizah yang tengah menengok kita ni kan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh saya ni bermanfaat insya-Allah. Jom kita tengok hikmah penurunan surah ni lah, surah Al-Alaq. Yang pertama, saya ganti hidung, okey maafkan saya. Macam semua dah tahu dah, ah, hikmah penurunan. Kita tengok yang pertama adalah opah yang ramai tak, walaupun opah saya tengok walaupun opah, saya tengok, berulang banyak kali pun sangat baik untuk ingatan. Buat rujukan setiap kali surah dibaca. Terima kasih Encik Amin. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat juga buat diri saya sebenarnya. Bila ada slot macam ni sebenarnya dia nak didik hati yang memberi tu untuk lebih faham, lebih kuat. Untuknya maknanya lepas ni kita kena lebih lagi ulang kaji. So, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. So, jom kita tengok dalam kita nak tengok ni kan tadi hikmah penurunan. Nak menceritakan tentang ini adalah merupakan wahyu pertama yang diberikan yang diutuskan oleh Allah kepada melalui malaikat Jibril alaihi salam. So, kita tengok, ni adalah merupakan wahyu pertama kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga yang mengatakan semasa apa? Baginda ni berumur berapa masa menerima wahyu ni? Ada yang mengatakan dalam lingkungan Nabi berumur 40 tahun. Lingkungan 40 tahun. Inilah orang kata merupakan wahyu pada berumur 40 tahun. Maknanya baginda dalam lingkungan 40 tahun. So, apa yang terjadi pada masa tersebut? Mungkin 43, 40 tahun macam tu. Maknanya dalam lingkungan 40 tahun. So, kita tahu telah sah riwayat bahawa mula-mulanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama iaitu dapat juga menjadi rasul hanya dengan perantaraan bermimpi yang sah kerana tenaga dan kekuatan Nabi kita belum cukup untuk melihat malaikat Jibril di waktu sedang tidak tidur. Macam tu. So, jom kita tengok semasa Nabi Muhammad berumur 40 tahun, lingkungan 40 tahun macam tu, baginda duduk menyendiri ataupun berkhalwat. Berkhalwat ataupun mengasing diri daripada orang kan. Mengasing diri di mana? Siapa, saya tak tahulah pernah dengar ke tak. Saya pernah dengar lagu ni masa Jom Taranum ke apa zaman-zaman dululah TV9. Ah, lagu macam ni. Di Gua Hira detik permulaan penurunan wahyu. Saya tak ingat cerita lagu tu, saya ingat yang depan tu je. Siapa yang tahu nanti boleh ikut kita dengar kat YouTube. Saya pun saya tiba teringat lah. Saya ingat lagi lagu tu macam tu lah. Di Gua Hira detik permulaan. Lepas tu saya dah tak ingat dah. Lepas tu saya tak ingat dah seterus lagu tu, tak apa. Lepas ni bolehlah dengar supaya kita refresh balik. Untuk kita lebih jelas tentang penurunan wahyu yang pertama ni kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Okey, kita teruskan tadi. Kita dah kata Nabi Muhammad berkhalwat ataupun menyendiri. Ini betul-betul insya-Allah saya ingat. Siapa yang pernah dengar lagu tu mungkin pernah dengar. So, berkhalwat ataupun mengasing diri di Gua Hira. Saya rasa semua orang pernah kot masuk Gua Hira ni. Macam saya belum sampai. Doakanlah mudah-mudahan kami tim Izin Ngaji diberikan Allah dipanggil menjadi tetamu Allah ke tanah haram insya-Allah kan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul hari ini Allah memanggil kita semua ke
tanah haram insya-Allah. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari sirah Nabi, bukanlah hari ini bukan nak cerita sirah Nabi sepanjang-panjang. Bukanlah bahagian saya. Kalau nak cerita sirah Nabi terlampau panjang, saya rasa bukan kena jom kenal surah, tetapi saya rasa kita kena adakan slot, jom kenal Rasulullah. Mungkin insya-Allah, kita boleh tulis nanti, yang kita boleh huraikan lebih panjang mungkin, insya-Allah. So mudah-mudahan kita dapatlah bersama-sama menunaikan, tak dapat buat haji, dapat buat umrah banyak kali pun dah satu nikmat yang cukup. Orang kata apa? Cukup-cukup seronok. Kalau dapat pergi umrah tu pun dah masya-Allah. Kita nak tengok, lihat sendiri apa yang kita belajar, kita nak tahu macam mana naik Rasulullah ke Gua Hira tu macam mana rasanya kan? Macam mana insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua terpilih di dalam nama-nama yang Allah panggil untuk sampai ke tanah haram insya-Allah. Amin ya Allah. So, benda ni berlaku pada 17 17 Ramadan. Ramadan. Nah, kita tahu kan nak dekat Ramadan. Ramadan. So, datanglah siapa? Datanglah malaikat Jibril alaihi salam merupakan dirinya sebagai manusia. Maknanya malaikat Jibril ni datang dalam keadaan menjadi manusia. Bayangkan kan, misalnya kalau malaikat Jibril datang dalam keadaan apa? Memang diri ni sendiri, masya-Allah, kita pun tak tahu kan macam mana baginda Rasulullah nak menghadap, melihat sendiri apa, macam mana apa orang kata, diri malaikat tu sendiri, insya-Allah. So, bila malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Muhammad dengan bersifat manusia, dan dia mendapatkan Rasulullah di dalam Gua Hira tersebut. Maknanya malaikat Jibril pergi ke Gua Hira dan dapatkan Rasulullah yang kita tahu tadi kan, sedang berkhalwat, sedang mengasing diri. Dan kita tak masa tu itulah baru Nabi kita mula-mula melihat Jibril sedang berada dalam itu. Itu adalah kali pertama Rasulullah melihat Jibril. Apakah Jibril berkata? Maknanya bila malaikat Jibril berjumpa dengan Rasulullah, agak-agak kan apa yang dikatakan oleh Jibril? Apa agaknya? Tapi kita tak tahu juga kenapa, mesti ada yang tertanya, kenapa Encik Ilmi, kenapa baginda Rasulullah berkhalwat di Gua Hira ataupun mengasing diri. Kita baca sikit. Baginda duduk menyendiri di Gua Hira sebab apa? Sebab baginda hendak mencari jalan penyelesaian kepada masalah masyarakat baginda. Masa tu kan kita tahu kan macam-macam pertentangan. Masa tu kan belum sampainya masa tu belum lagi disebarkan dakwah kan masa tu. So dengan ini adalah kerana hatinya halus, jiwanya tinggi, sampaikan baginda berfikir tentang masalah masyarakatnya yang teruk sekali melakukan syirik. Maksudnya kan memang kan sebab bahala dan sebagainya. Nampak tak? Nabi Muhammad pergi ke Gua Hira untuk memikirkan macam mana penyelesaian dia. Masya Allah. Nampak tak punya hebatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa orang kata kenapa kita kena ingat Nabi, sebab inilah. Tengoklah mulanya Rasulullah nak menerima wahyu tu, baginda memikirkan masalah umatnya. Agak-agak kita, kawan-kawan kita ni dah hanyut dengan pelbagai dugaan, cubaan. Agak-agak kita ada masa tak nak duduk sejenak kita fikir. Tak payah fikirlah kawan kita, ataupun kita fikir masyarakat kita sekarang ni. Agak-agak kita pernah tak dalam hati kita pernah tak sehari tu kita fikirkan, ya Allah, macam mana masyarakat aku sekarang ni? Ya Allah, macam mana anak aku? Macam mana masa hadapan aku nanti, ya Allah? Pernah tak kita ambil masa macam mana kita nak menyelesaikan masalah masyarakat sekarang ataupun umat Nabi Muhammad? Yang kita cakap ni sebenarnya untuk diri kita. Macam mana aku nak selesaikan masalah masyarakat aku kini? Hiburan merata-rata, perkara-perkara yang maksiat secara terang-terangan, perkara-perkara yang salah dianggap betul. Benda yang betul dikata salah. Para asatizah dihina, para asatizah tak boleh itu, tak boleh ini, asbab dengan perkara-perkara dunia. Pernah tak kita fikir, ni saya cakap ke diri saya juga, pernah tak kita ambil masa untuk fikir apa nak jadi dengan masyarakat aku sekarang? Apa nak jadi dengan umat Nabi Muhammad sekarang? Kita tengok diri kita balik. So sebab itulah baginda mengasingkan diri sebab memikirkan masalah masyarakat yang sangat teruk, masyarakat yang suka ataupun sering melakukan syirik kepada Allah.
So walaupun baginda belum lagi dapat wahyu, waktu itu baginda sudah nampak bahawa apa yang dilakukan oleh masyarakat baginda itu tidak benar. Memang betul, baginda dah memang nampak benda itu tidak benar. Kerana 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 benda itu dah macam menjelahi apa yang disarankan oleh Allah. So dan baginda tidak boleh tengok begitu saja, lalu baginda pun pergilah menyendiri di Gua Hira berkhalwat. Malangnya baginda tidak ada jalan penyelesaian kerana baginda belum jadi nabi lagi masa tu kan, betul? Dan belum dapat wahyu. So Nabi baginda hanya menyendiri sebab masa tu Nabi baginda belum jadi nabi lagi dan belum dapat wahyu. Memang kita tahu memang lama baginda meluangkan masa di Gua Hira. Itu sebelum Allah hantar Jibril lah. Itu sebelum Allah menghantar malaikat Jibril untuk sampaikan wahyu kepada baginda. Ini menunjukkan betapa dedikasinya baginda hendak mencari kebenaran. Nampak? Maknanya Nabi Muhammad ada cara yang terbaik untuk memikirkan maslahan ataupun masalah masyarakat masa zaman itu. Walaupun baginda belum menerima wahyu dan belum lagi menjadi rasul. Tetapi baginda dah mengasing diri dan memikirkan macam mana masyarakat zaman Nabi masa tu mensyirikkan Allah dan sebagainya. Nampak tak? Oh, Masya Allah. So kita boleh tengok juga, ini adalah kisah, kalau nak cerita ni, apa orang kata, baginda ni perbincangan dia memang kita tahulah agak panjang dan kita nanti mungkin, kalau siapa-siapa yang mungkin ada pengajian dekat luar nanti boleh belajar lebih lagi. Dan kita tahu juga perbincangan ni lanjut boleh kita baca dalam Allahumma salli Muhammad, kitab Sahih Bukhari. Banyak menceritakan tentang Nabi Muhammad insya-Allah. Tapi hari ini kita nak pemulanya kita hanya tahu, kita nak tahu dulu kenapa Nabi Muhammad menyendiri. So tadi kita dah jelas Umi Abi jelas tadi kenapa Nabi Muhammad mengasingkan diri sebab ingin memikirkan untuk menyelesaikan masalah masyarakat masa masa itu, masyarakat jahiliah masa tu. Okey, jelas. Allahumma syaallah, subhanallah, amat besar jasa Nabi kepada umat manusia. Betul. Marilah kita membanyakkan membaca selawat ke atas baginda. Betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, jelas. Setakat ni jelas. Okey. So tadi kita dah tahu bila malaikat Jibril datang ke Gua Hira dengan keadaan manusia dan berjumpa Nabi Muhammad, dan tadi saya tanyakan apakah yang dikatakan oleh malaikat Jibril kepada Rasul kita, iaitu tadi saya tengok ada dah Umi Nani Yusuf, Umi Rozina menuliskan bacalah. Betul. Bila datangnya malaikat Jibril kepada Rasulullah, lalu apa? Jibril berkata kepada Nabi, Iqra. Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril dan malaikat Jibril apa? Memeluk Nabi Muhammad dengan sangat kuat sehingga apa dikatakan sesak nafas sampai tak boleh bernafas. Nabi Muhammad dipeluk oleh malaikat Jibril dan malaikat Jibril mengatakan apa? Iqra. Dan Nabi Muhammad mengatakan apa? Ma ana biqari. Mana bisa aku pandai membaca? Lalu dipeluknya lagi malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengata apa? Iqra. Dan Nabi Muhammad pun berkata lagi, Ma ana biqari. Mana bisa aku pandai membaca? Lalu malaikat Jibril memeluknya lagi sehingga 3 kali. Kali yang ketiga, Iqra. La ma ana biqari. Nabi Muhammad kata, tidak, aku tidak pandai. Mana bisa aku pandai membaca? Lalu turunlah ayat yang pertama dan juga hinggalah ayat yang kelima. Bila dah dipeluknya Nabi Muhammad, bila malaikat Jibril dah memeluk Nabi Muhammad dan berkata kepada Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad sesak nafas peluk tu, dan malaikat Jibril mengatakan Iqra, dan Nabi Muhammad pun menjawab ma ana biqari, iaitu mana bisa aku pandai membaca, saya tidak pandai membaca. Lalu Nabi Muhammad peluk lagi sebanyak 3 kali dan mengatakan benda yang sama, Iqra, Iqra, Iqra. Dan Nabi Muhammad kata ma ana biqari, ma ana biqari, ma ana biqari. Tidak, saya tidak pandai membaca, mana bisa aku pandai membaca. Lalu pada kali keempat Jibril membacakan apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Masa itulah mulanya ayat yang pertama. Sampailah kepada akhir ayat yang kelima. So maknanya bila kali keempat tu malaikat Jibril membaca surah ayat pertama sehingga ayat kelima. Maknanya Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam.
Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Maknanya ayat yang pertama dan yang kelima itulah yang maknanya kali keempat ni malaikat Jibril terus membacakan ayat yang pertama sehinggalah ayat yang kelima surah Al-Alaq. Jelas. Bila 3 kali dikatakan Iqra, Iqra, Iqra dan Nabi Muhammad kata ma'ana biqari, ma'ana biqari, ma'ana biqari. Dan lalu bila yang keempat, malaikat Jibril terus membacakan surah Al-Alaq ayat pertama sehingga ayat yang kelima. So, nanti orang mesti tertanya kan, habis Encik Ilmi ayat yang ke-6 sehingga yang ke-19 macam mana? So ayat yang so kita boleh tengok kat sini. Bila kita dah selesai, so kita tengok kat sini wahyu pertama saya tulis. Dekat sini wahyu pertamanya ayat 1 sehingga 5. Maknanya ayat 1 sehingga 5 merupakan wahyu yang pertama. Kita tahu kan ada ayat surah Al-Alaq ni ayat ada 19 ada 19 ayat. So ayat pertama hingga ayat kelima sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Iaitu wahyu itu sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang tadi saya bacakan surah ayat yang pertama dan juga sehinggalah ayat yang kelima. Itulah wahyu pertama diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So setakat ni Umi Ami jelas. Jelas ke tak? Ke masih lagi rasa macam Encik Ilmi kurang faham? Jelas? Kalau jelas nanti komen tau. Boleh komen. Okey, kita tengok seterusnya iaitu ayat 16 diturunkan selepas Abu Jahal menghalang solat di hadapan Kaabah. So kita tengok kat sini, adapun ayat 6 dan seterusnya dari surah ini tidaklah turun sewaktu wahyu yang pertama tu diturunkan. Okey. So kita dah tahu tadi, kita dah tengok daripada ayat pertama dan kelima tu adalah surah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, orang nak kata, kita tengok balik semula, sebelum Nabi Muhammad dilantik tadi kita dah kata kan Nabi Muhammad berada dalam kegelapan syirik. Sebab apa dalam keadaan syirik? Sebab kita tahu Rasul terakhir sebelum Nabi Muhammad adalah Nabi Isa alaihissalam kan. So, lebih kurang 600 tahun sebelum bangkitnya Nabi Muhammad. Maknanya sebelum Nabi Muhammad datang, Nabi Isa alaihissalam lah adalah Nabi yang terakhir. Selepas 6 tahun, maknanya selama 600 tahun tu manusia tidak ada Rasul yang nak bimbing. So, bila itu adalah salah satu masa yang sangat lama. Misalnya kita, guru tak datang kelas kita pada contohlah zaman-zaman sekolah dulu kan. Cikgu tak datang sehari tu, contohlah subjek PM. Cikgu tak datang. Bayangkan kita punya bising tu, wah, 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 wah. Ini pula masyarakat zaman ini. Mereka diutuskan Rasul pada 600 tahun yang lepas, iaitu Nabi Isa alaihissalam. Lepas tu selama 600 tahun tu baru datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Cukup-cukup lama dan mereka memang syirik kepada Allah. So perkara ini penting untuk diberitahu kerana jumhur. Jumhur ni apa? Jumhur ni adalah majoriti ulama mengatakan bahawa surah Al-Alaq ini adalah surah yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad, iaitu ayat 5 dan juga ayat 1 sehingga 5. So cara penurunan ayat pertama ini boleh dibaca dalam hadis yang sahih berkenaannya. Kita tidak tahu, kita boleh baca nanti, insya-Allah nanti mungkin ada slot jumpa refleksi, saya akan cuba cari hadis-hadis sahih yang menceritakan tentang ayat pertama yang kelima ni. Pastikan Umi Abi semua berada dalam grup jumpa refleksi, insya-Allah kita akan bahaskan lebih lagi, insya-Allah. 3 kali malaikat menyuruh baca Nabi kita, dia tidak tahu membaca kali keempat malaikat Jibril membaca ayat 1-5, betul. Umi Ishan minta maaf, izin undur diri. Panjang umur kita, jumpa lagi. Maaf jua dari saya ya. Terima kasih Umi Ishan, minta maaf ya kalau ada silap saya. Moga dipermudahkan urusan, insya-Allah. So jom kita tengok. So seperti yang kita sebut, Nabi Muhammad terkesan dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Baginda berharap sangat semoga baginda dapat memberi jalan penyelesaian. So kita dah boleh tengok tadi ayat yang ke-6 dan juga single ayat 19. So setelah Nabi menerima Al-Quran yang pertama kali itu, dia pun lalu Nabi Muhammad pun bila dah terima wahyu pertama iaitu ayat 1 dan 5, lalu Nabi Muhammad pulang ke rumah dan apa?
pulang ke rumah Khadijah, isterinya dengan perkataan yang sangat takutlah kan bila tiba-tiba ada seorang memeluk baginda dan suruh Iqra, Iqra, Iqra dan terus membacakan ayat 1 hingga 5. Lalu Nabi Muhammad pulang ke rumah Siti Khadijah dalam keadaan takut dan baginda suruh Khadijah ah, sebab sejuk kan, Rasulullah dalam keadaan kedinginan, sejuk dan Nabi Muhammad menyuruh isterinya Siti Khadijah untuk selimutnya, maknanya selimut menyelimutinya kerana takut dengan kejadian yang jadi tadi. So, sebenarnya pembahasannya pun lagi panjang sebenarnya, tapi tak apa kita nak bagi faham, maknanya lepas baginda menerima wahyu pertama, baginda pulang ke rumah dan meminta Siti Khadijah untuk menyelimutnya. So, sebabnya adalah sebab apa? Sebab Nabi Muhammad baru saja melihat Jibril alaihissalam, malaikat Jibril, dan kerana berat dan hebatnya wahyu atau Al-Quran itu diturunkan. Nampak tak? Maknanya hebat sangat wahyu ni diturunkan sampai Nabi Muhammad pun rasa gerun, rasa takut sehingga suruh menyelimutinya. Zambiluni, zambiluni. Maknanya selimutku, selimutku, selimutiku kepada Siti Khadijah. Bayanglah kita kan jumpa orang kat luar pun kita rasa macam tiba-tiba kita pergi pasar ke mana-mana, jalan-jalan, tiba-tiba orang orang tegur kita kan, orang kata, misalnya, "Eh fulan." Kita pun macam, "Hah? Eh siapa ni?" Kadang-kadang kita kan macam tu kan, kalau tak kenal orang tiba macam, "Eh fulan." Contoh dia panggil nama kita kan. "Hai fulan, ni, kamu dah ni ke? Dah ni ke?" Kita macam, Tiba sampai sampai balik rumah kita tanya-tanya. Siapa dia? Siapa dia? Tapi kita tak adalah demam kan. Tak adalah demam. Melainkan kalau ada tiba-tiba orang acu pisau kat kita, kata, kau aku nak kau keluarkan duit. Mesti lepas tu kita dalam keadaan takut, kita teringat-ringat kan. Macam tu juga. Tetapi Nabi Muhammad ni lagi hebat sebab penurunan wahyu ataupun penurunan Al-Quran yang pertamanya buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. So, kita tengok kat sini dengan ayat 6 dan 7 Allah mengatakan, "Hai manusia," kita tengok kat sini, 6 dengan 7 ni, nak mengatakan, supaya sesungguhnya manusia itu mudah atau biasa dan sering sesat dan derhaka untuk melampaui garis yang patut bila dirasanya bahawa dirinya sudah mencukupi. Macam itulah orang katakan, kita tahu kan Nabi Muhammad dihalang untuk solat di depan Kaabah oleh Abu Jahal. So, sebab itu juga yang diturunkan ayat 6 dan 19. InsyaAllah yang ni saya akan cerita lebih lanjut di kemudian hari insyaAllah. Pastikan Umi Abi semua jangan left group tu insyaAllah. Nanti saya nak ceritakan yang ni. Yang ni saya akan huraikan lebih panjang insyaAllah nanti. So, setakat kita nak ambil tahu ayat 6 dan 19 ni diturunkan selepas Abu Jahal menghalang solat di hadapan Kaabah. InsyaAllah nanti ada pembahasan dia tentang apa yang dikatakan oleh Abu Jahal itu. Okey. So, kita tengok kepada nama apa? Nama surah. Okey. Boleh? Boleh ke kita masuk nama surah? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Kalau boleh, boleh komen. Kalau tak boleh, tak boleh. Okey, ke kita nak cerita sikit? Kita bolehlah kot saya ceritalah sikit. Sebab apa? Tentang ni, ayat 6 ni. Apa yang Abu Jahal buat. Boleh kita ceritalah. Okey, kita cerita sikit sebelum kita masuk nama. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tengok. Ya? Ha? Dalam media. Kejap ya. Okey, maaf ya. Tu tadi sedikit ada orang kata ada sedikit pertanyaan. Okey, kita mulakan. Okey, kita mulakan semula kejap.
Kenapa saya punya ni eh? Oh 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 oh. Oh. Mana ni? Mana ni? Okey, jom kita mula. Bismillah. Masih lagi dalam live ni, Umi Abi semua. Okey, maaf ya. Okey, jom kita menceritakan sikit tentang ayat 1, 6, 19 ni kan. Diturunkan selepas Abu Jahal menghalang solat di hadapan Kaabah. So kita tengok dalam ini, ayat 9, Allah berkata, "Kabarkanlah olehmu Rasulku Muhammad perbuatan rendah dan hina dari orang yang sesat dan derhaka sebab merasa cukup itu yang melarang seseorang hamba Allah mendirikan sembahyang." Ini ayat 9 hingga 13 kita boleh tengok. So orang itu siapa yang Allah mengatakan, apa orang kata, perbuatan rendah dan hina dari orang yang sesat dan derhaka bersebabkan merasa cukup itu yang sedang melarang seseorang hamba Allah mendirikan sembahyang. Orang itu adalah Abu Jahal. So kita nak tengok kat sini, umpama Abu Jahal yang berbuat terhadap kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok pada masa satu ketika Abu Jahal pernah berkata, pada satu kali Abu Jahal berkata apa? "Demi jika saya lihat Muhammad sembahyang, solat di sisi Kaabah, sungguh aku akan anjak kunduknya ataupun tengkuknya kan. Kat kitab ni bahasa Indon, kunduknya ataupun tengkuknya, khabar itu sampai kepada Nabi kita." Nampak tak? Benda tu sampai kepada Nabi kita bila Abu Jahal mengatakan, "Jika aku melihat Muhammad solat di sisi Kaabah, aku akan anjak ataupun alihkan tengkuknya." So khabar itu sampailah kepada siapa? Kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kita berkata apa? Nabi berkata, kalau Abu Jahal berbuat sebagaimana katanya itu, nescaya malaikat Allah akan menyentaknya. Nabi kita kata macam tu. Nabi kita tetap juga sembahyang ataupun solat seperti biasa. Kebetulan seketika Nabi tengah sujud, datanglah Abu Jahal. Datanglah Abu Jahal yang nak buat yang tadi kan, dia kata kalau dia nampak Nabi Muhammad solat di depan Kaabah, akan hantam tengkuk Nabi baginda, dan baginda pun akan mengata, jika apa yang dikatakan Abu Jahal tu benar, akan terimalah balasannya daripada malaikat Allah, iaitu malaikat yang diutuskan oleh Allah untuk menghentak Abu Jahal. So nak jadikan cerita, Nabi pun tetap solat. Yelah kan, nak buat apa takut dengan Abu Jahal. Nabi Muhammad pun pergi tetap solat di Kaabah, di sisi Kaabah. So Nabi kita pun lalu solat dan macam biasa. Kebetulan seketika Nabi tengah sujud, datanglah Abu Jahal. Datanglah Abu Jahal hendak mengganjak tengkuk Nabi kita. Tengkuk Nabi kita. Tiba-tiba Abu Jahal tersorot ke belakang. Maknanya terjatuh ke belakang. Orang-orang yang melihatnya bertanya kepadanya, "Bagaimana Abu Jahal?" Sahutnya, "Hairan sangat. Ada saja yang membatas saya dengan Muhammad. Parit dan api juga juga beberapa sayap." Maknanya Nabi Muhammad, Abu Jahal nak buat tetapi dia terjatuh ke belakang. Tiba-tiba Abu Jahal, orang kata apa, yang melihat perkara itu tersebut nampak Abu Jahal jatuh ke belakang tu, berkata kepada Abu Jahal, "Bagaimana Abu Jahal?" Lepas tu Abu Jahal pun berkata, "Hairan sangat." Maknanya dia pelik sangat. Hairan sangat. Ada yang membatas, maknanya ada yang menghalang saya dengan Muhammad. Parit dan api, maknanya ada parit, ada api juga bersayap. Itulah malaikat kan. Ada malaikat membantu Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad dah mengata apa? Jika benar dikatakan Abu Jahal itu, akan datang kepadanya malaikat Allah yang akan menyentaknya ataupun akan membalas perbuatan buruknya. Tetapi ayat ini maksudnya bukan saja Abu Jahal tersebut yang sudah tidak lagi ada di dunia. Yang maksud adalah sesiapa sahaja yang sebarang zaman yang digeri melarang mendirikan solat. Maknanya dalam ayat ini bukan saja nak tuju kepada Abu Jahal, malah nak menyatakan kepada orang, kalau kita melarang orang untuk solat di tempat tu, kita akan juga kena azab macam tu. Jelas. So kat sini kita nak tahu apa yang dibuat oleh Abu Jahal tadi adalah Abu Jahal tak kasih Nabi Muhammad solat di sisi Kaabah, dan Allah telah menghantar malaikatnya untuk
menggagalkan usaha ataupun menggagalkan perkara yang nak dibuatkan Abu Jahal tu kepada Nabi Muhammad. Jelas? Jelas ya? Maknanya ada malaikat nak bantulah, bantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jelas? Okey, kalau jelas kita teruskan. Kita terus kepada nama surah. Boleh? Okey. Kita terus kepada nama surah. Alhamdulillah. Kalau jelas, alhamdulillah. Kalau kurang jelas nanti insya-Allah saya akan cuba jawab, tetapi yang mungkin kalau tak sempat kat live saya akan jawab melalui WhatsApp insya-Allah. So, kita tengok nama surah pula. Okey. Nama surah. Okey, nama surah. Kalau kita tengok kat sini menurut Ibnul Faris Al-A'la ialah apa? Al-Liqa. Al-Liqa. Kita tengok kat sini. Al-A'la ialah Al-Liqa. Yang bermaksud apa? Yang bermaksud kita ambil colour apa? Kita ambil hijau lah. Hijau. Melekat kepada sesuatu atau bergantung kepada sesuatu. Al-A'la ialah Al-Liqa. Ini menurut Ibn Faris. Ini adalah terjemah atau Ibn Faris ni adalah pengarang kitab tentang bahasa Arab. Bahasa Arab ya, bahasa Arab. So, Al-A'la mengikut kamus bahasa Arab ataupun mengikut kitab yang dibahaskan oleh Ibn Faris. Saya lupa nama kitab tersebut. Tapi kitab pembahasan tentang bahasa Arab. So, Al-A'la ialah Al-Liqa yang bermaksud melekat kepada sesuatu atau bergantung kepada sesuatu. Okey, jelas. Jelas. Alhamdulillah. Jom kita tengok menurut Ibnul Mansur. Ibnul Mansur ni juga adalah seorang pengarang kitab bahasa Arab juga. Ini maknanya kitab bahasa Arab yang ni pun saya dah terlupa kitab tu sebab saya cerita yang masa Al-A'la tu. Tapi insya-Allah nanti boleh tengok yang sesi pertama bersama saya. Saya ada ceritakan apa nama kitab dua pengarang ni. So dalam kitab Ibnu Mansur pula, Al-A'la adalah gumpalan darah. Gumpalan darah. Maknanya kumpulan darah. Kumpulan darah. Okey, jelas? Okey, kita nak tahu, orang kata apa, nak tahulah maksud nama tu kan. Al-A'la menceritakan tentang gumpalan darah. Maknanya itu makna terjemahan Al-A'la tu lah kan. Tapi isi kandungan yang kita pelajari tadi, kita tahulah. Dia ada tentang penurunan wahyu pertama. Itu hikmah penurunan lah. Okey. Setakat ni nama surah jelas? Kalau jelas, jom kita tengok tema surah pula. Tema surah Al-A'la. Boleh? Boleh ke? Boleh. Boleh ke? Boleh. Boleh, saya rasa ya. Boleh semua. Betul. Al-A'la melekat atau bergantung pada sesuatu. Itu mengikut apa? Ibnu Faris. Ibnu Faris. Okey. Jelas Umi Abi semua? Kalau jelas boleh. Boleh lagi ni. Tarik nafas dulu. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Tenang. Kita tenang dulu insya-Allah. Kita cuba bertahan sikit lagi. InsyaAllah mudah-mudahan Allah menerima usaha kita untuk menteladani ayat-ayat ataupun kalam-kalam ataupun surah-surah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan kita tengoklah hari ni apa setiap maksud tersebut insya-Allah. So kita tengok kat sini, kita buka page yang baru, kita tengok kat sini tema surah Al-Alaq. Kita ada yang pertama, dua nikmat yang besar. Yang ketiga, golongan ilmu diangkat martabat. Okey. So dua nikmat yang besar, iaitu nikmat apa? Agak-agak nikmat apa? Dua nikmat yang besar itu ada apa? Apakah dua nikmat tersebut? Dua nikmat tersebut ni apa? Apakah dua nikmat yang besar yang kita boleh dapat daripada tema ni? Apa? Yang pertama, kita ambil, tak nak terlampau terang. Kita ambil oren lah. Kita ambil oren. Oren nanti pening. Kita tengok macam mana biru.
kita hijau pun cantik. Kita ambil hijau. Umi Abi nanti ada pen-pen colour-colour kan. Bolehlah tulis. Boleh buat-buat. Macam ni bagi apa? Cantik-cantik lagi kan. Macam saya, tulisan saya kurang menarik. So, saya cuba. So, kita boleh tengok tema surah ni membicarakan tentang perintah supaya supaya apa? Mestilah tentang mentauhidkan Allah dan beribadah kepada Allah yang telah mengurniakan kepada manusia dua nikmat yang besar, iaitu nikmat apa? Nikmat diciptakan. Nikmat Allah dia selesai besar. Kita kecilkan dia. Tangan saya ni pun. Dua nikmat besar itu apa? Nikmat diciptakan. 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 Diciptakan dan juga nikmat yang kedua adalah nikmat apa? Nikmat diajar kerana agama ini Islam berdiri di atas dasar ilmu. Maknanya nikmat Islam. Nikmat Islam. Ini nikmat yang terbesar. Bisalah kita nikmat diciptakan. Kalau kita tak diciptakan, kita pun tak dapat melihat keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Yang kedua adalah nikmat Islam. Beruntung ke tak jadi orang Islam? Beruntung sungguh. Beruntung sangat sebab macam-macam yang kita boleh tahu. Ilmu di dalam kita boleh tengok nikmat diajarkan kerana agama ini Islam berdiri di atas dasar ilmu. Maknanya Islam ni berdiri di atas dasar ilmu. Sebab kita tahu dalam setiap perkara, sebab itulah ada macam-macam pengajian kan. Kita ada ilmu ilmu fiqh, ilmu fiqh, tauhid, dan sebagainya. Ilmu-ilmu yang bercabang. Banyak tak? Itulah nikmat kita mengecapi nikmat Islam. Okay? So yang kedua dalam Islam, kita boleh tengok golongan ilmu diangkat martabatnya. So dalam Islam, golongan yang berilmu diangkat martabatnya dan dimuliakan di sisi Allah. Maknanya orang yang berilmu ni diangkat. Diangkat martabatnya. Diangkat martabatnya. Jelas? So bila inilah kita boleh tengok temanya. Maknanya siapa yang berilmu, dia akan diangkat. Diangkat apa? Diangkat martabatnya. Orang yang berilmu ni. So itulah kita digalakkan untuk sentiasa menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Lebih lagi ilmu-ilmu agama. Ilmu-ilmu agama ni lah sangat penting untuk kita. Sebab kita kadang-kadang ada masa kita terlepas pandang. Saya bukan nak cakap benda-benda yang lain tu salah. Bukan nak cakap kita ambil master PhD tu salah. Bukan. Itu pun menuntut ilmu. Tapi nak lebih mantap orang kata. Kita selingkan ilmu yang mengingatkan kita kepada Allah dan juga Rasulullah. Macam ilmu Quran, ilmu-ilmu hadis. Macam tu. Jelas. So bila kita mempunyai ilmu, kita akan diangkat martabatnya. So mudah-mudahan kita semua penuntut ilmu ni Allah mengangkat martabat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Okey, kita jelas kepada tema surah. Jom kita tengok awalan dan akhiran surah. So dalam surah Al-Alaq ni permulaan dia nak mengisahkan, nak menceritakan tentang perintah membaca. Ialah kunci mengenal Allah. Memang betul bila kita lagi membaca Quran, kita lebih kenallah Allah. So kita boleh tengok kita boleh tengoklah kan dalam permulaan ayat, permulaan surah menyebutkan dua kenikmatan yang Allah kurniakan kepada manusia, iaitu ialah nikmat diciptakan dan diajari. Allah memuliakan manusia dengan nikmat belajar melalui perintahnya agar manusia membaca, kerana agama ini seluruhnya terbina atas dasar ilmu. Dasar ilmu. Membaca ialah wasilah untuk belajar. Tidak mungkin manusia boleh mencipta sesuatu yang tidak memiliki ilmunya, betul. Misalnya kita nak bina contohlah KLCC tu kan. Kalau tak ada ilmu, agak-agak KLCC sekarang ni boleh ke tegaknya di Kuala Lumpur tu? Mungkin tak kan. Macam kita duduk rumah kan. Rumah kita yang kita suruh kontraktor bina. Kalau tak ada ilmu, tak dirinya rumah, tak terdirinya rumah tu, betul tak? Macam tu jugalah. Itu yang dikatakan perintah membaca ialah kunci mengenal Allah. Jelas? So, kita tengok juga
Akhir surah ni pula menceritakan perintah agar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana surah bermula dengan arahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar berdakwah melalui jalan ilmu dan petunjuk. Maka surah yang akhiran ayat surah ni, akhir surah ni pula menceritakan tentang dengan perintah agar mendekatkan diri kepada Allah dan bersujud kepada Allah. Itulah jalan yang benar untuk mendapat keredaan Allah agar ilmu yang dipelajari, dipandu dan diberkati. Nampak tak kaitannya? Bila kita dah ada ilmu, kita kena apa? Kita kenalah dapat redha Allah. Maknanya kita kena dekat ke diri Allah. Maknanya kita ada ilmu tapi kita tak dekat diri dengan Allah, hanyalah sia-sia ilmu kita pelajari. Nampak tak? So, ayat-ayat ni, akhir surah ni nak mengatakan kita kena seiringkan untuk kita kena sentiasa mentauhidkan Allah. Kita kena sentiasa bersujud kepada Allah. Maknanya sentiasalah buat perkara amal ibadah kepada Allah. Okey? Jelas? Awalan surah ni kalau jelas, alhamdulillah. Okey, sekarang pun dah 10:17. Okey, kita masuk ni last. Last chapter. Last chapter untuk hari ni. Siapa yang ada urusan tu, minta maaf je saya ambil masa yang panjang hari ni. So mudah-mudahan orang kata apa, kita tengok yang terakhir ni. Kita tengok yang last ni, iaitu menceritakan tema hubung kait kan. Kita tahu kan hubung kait dengan surah Al-Fatihah. So kita tengok kat sini, tema utama surah Al-Alaq adalah kemuliaan manusia dengan ilmu dan ibadah. Yang kedua, perintah membaca kitabullah. Nampak tak? Nampak kan? Nampak. Kita dah tengok, dah tahu hubung kait ni. Kita tengok surah Al-Alaq ni adalah kemuliaan manusia dengan ilmu dan ibadah. So dalam surah ni tadi kan memang dah mengatakan supaya kita ni tuntutlah ilmu, beribadahlah kepada Allah. Dan juga kita kenalah perintah untuk baca kitabullah. Macam tadi kita tahu suruh membaca kitabullah adalah untuk kita lebih memahami apa mesej yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Dan supaya kita tidaklah tersesat, supaya kita tidaklah terjerumus dengan perkara-perkara yang dapat memberi apa? Menggoyahkan iman kita. Yang boleh menggoyahkan iman kita. Jelas? So sangat penting lah orang kata apa, bila kita dah tahu kemuliaan manusia dengan ilmu dan ibadah. Bila Allah beri kita ilmu, kemuliaan manusia dengan ilmu dan ibadah. Bila orang itu mempunyai ilmu, Allah angkatkan martabatnya. Dan bila dia ilmu dia dah banyak tetapi dia masih lagi kenalah bersujud kepada Allah. Maknanya melakukan ibadah kepada Allah. So perintah untuk baca kitabullah macam tadi, Iqra kan. Iqra, bacalah. So kita disarankan untuk mempelajari ayat Quran. Walaupun kita rasa macam tak ada pun kewajipan untuk kita orang kata apa, untuk kita baca Quran dan sebagainya. Tetapi bila kita nak tahu apa yang mesej disampaikan oleh Allah, kita mestilah kena memahami apa sebenarnya mesej yang Allah sampai kepada kita. So bila tema Al-Alaq ni beritahu kepada kita perintah untuk membaca kitabullah, supaya kita lebih tahu apa yang Allah nak perintah pada kita ni. Mungkin bila kita dah baca, kita tengok makna, maksud macam tu. Okey, jelas. So kita boleh tengok dekat surah Al-Fatihah, berhubung kait dia dengan surah Al-Fatihah ayat yang kelima, iaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang bermaksud engkau sahaja ya Allah yang kami sembah dan kepada engkau sahaja kami memohon pertolongan. Maksudnya siapakah mereka? Kita nak tengok sedikit kat sini. Ayat yang kelima ni. Ayat kelima. Okey, ayat kelima. Nak menceritakan kerana penting tauhid dalam Islam. Maka bila pentingnya tauhid dalam Islam, so maka pada ayat ini diterangkan Allah pula soal tauhid dengan lebih tepat dan jelas, dan bagaimana cara tauhid itu jadi sesuatu kenyataan dalam ibadat dan perbuatan sehari-hari. Ibadat maknanya tunduk kepada Allah.
serta dengan rasa dan ingatan akan kehebatan dan kebesaran Allah. So itulah kita nak katakan, apa orang kata, kita nak merasakan diri kita ni kita dah buat ibadah. Kita dah sentiasalah kena tunduk kepada Allah. Walaupun tinggi ilmu kita, tapi kita kena sentiasa tunduk kepada Allah. Sebab itulah kan, engkau sahaja ya Allah yang kami sembah. Kita tak boleh sembah orang lain. Kita tak boleh sembah apa-apa melainkan Allah. Allah SWT. So kita boleh tengok dalam potongan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita boleh tengok dekat dalam ayat 5 ni, wa iyyaka nasta'in. Maksudnya manusia yang hendak mencapai ah, ah, maksudnya supaya berhasil, lebih dahulu dia mempergunakan segala ikhtiar. Maknanya kalau dia nak capai pertolongan Allah, maknanya kalau dia nak dapat pertolongan daripada Allah, dia kena apa? Dia kena usaha. Dia kena ikhtiar, dan tenaga yang ada padanya menyediakan sebab-sebab syarat-syarat dan alat-alat penghasilannya. Maksudnya itu dengan segala ikhtiar dan tenaga, menghindarkan perkara-perkara yang buruk, kita halang, kita buang. Maknanya kalau kita nak dapat pertolongan daripada Allah, kita nak Allah sentiasa ada dengan kita, kita kenalah, kenapa? Kena sentiasa meminta pertolongan daripada Allah, dan kita kena ikhtiar. Maknanya ikhtiarnya apa? Kita pergi tuntut ilmu. Tuntut ilmu, dan kita kenalah beribadah kepada Allah. Barulah Allah akan apa? Engkau sahaja yang kami engkau sahaja yang kami mohon pertolongan. So kita dah minta pertolongan ke Allah, itu sebagai tawakal kita, ikhtiar kita supaya kita tidak tersesat. Kita perlulah menjadi manusia yang mempunyai ilmu dan sentiasalah beribadah kepada Allah. Dan tidak lupa juga sentiasalah membaca kitab Allah. Sebab bila seseorang itu melazimi membaca kitab Allah, bila dia dalam kehidupan dia, dia hajar, dia didik diri dia dengan kitab Allah ataupun dengan Quran, insya-Allah orang itu akan sentiasa pelihara. Kalau dia didik keluarga dia dengan Al-Quran, insya-Allah Quran tu akan apa? Dengan asbab dia menjaga kalam Allah ni, Allah akan bantu dia menjaga keluarga dia. Bila dia jaga Quran ni untuk diri dia, Allah akan bantu juga diri kita. Macam tu. Maknanya kalau kita sentiasa menjaga hubungan kita dengan Allah, dan juga kita sentiasa menuntut ilmu, kita sentiasa membaca Al-Quran, insya-Allah setiap perkara tu kita akan takkanlah buat perkara-perkara yang tak sepatutnya. Sebab bila kita sentiasa melazimi Quran, kita nak buat salah tu, mungkinlah kita akan terfikir, apa aku buat, seharian aku beria mengaji Quran, tetapi bila kita buat perangai buruk, mesti dah macam tak kena. Kita dah sentiasa baca Quran, insya-Allah bila orang yang sentiasa membaca Quran ni, lidah dia ni akan, orang kata apa, insya-Allah jarang untuk mengatuk orang, jarang untuk mempersoalkan apa ni, insya-Allah dia tak akan jadi begitu. Sebab dia dah sentiasa membaca kalam Allah. Dan Allah akan bantu hamba-Nya yang sentiasa membaca surat cinta daripadanya kan. Macam kita hantar surat ke orang, kita mengharapkan orang tu balas balik. Bila kita bersungguh-sungguh, orang tu mesti kita akan balas balik, betul tak? Bila kita dapat daripada surat orang kita cinta, wah masya-Allah seronoknya. Macam tu juga perintah Allah untuk kita sentiasa membaca Al-Quran. Okey. Setakat ni jelas hubung kait dengan surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, alhamdulillah. So kalau jelas, saya rasa itu saja untuk kita punya apa? Jom kenal surah Al-A'la. Setakat ni semua jelas, alhamdulillah. So apa-apa pun kita kenalah sentiasa ingat kita perlulah menuntut ilmu, dan juga seiringkan ibadah kita. Jangan kita sibuk menuntut ilmu tetapi ibadah kita tidak terjaga. Sayang sekali. Seorang penuntut ilmu tu haruslah menjaga setiap perkara yang dilarang oleh Allah, dan apa yang ditegahkan oleh Allah, dan apa yang tak dibuat oleh Rasulullah, dia tegah. Dia tak buat. So jangan kita sia-siakan kehidupan kita sebagai penuntut ilmu dengan perkara-perkara yang tak sepatutnya. Okey. Okey, sebelum kita nak tutup tu, minta Umi Abi semua tunggu sebentar. Jangan keluar lagi. Saya ada sedikit makluman nak diberitahu. Makluman ni sangat-sangat penting. Makluman yang sangat-sangat penting. Okey, kita tengok kat sini. Alhamdulillah, kita dah selesai sampai mana? Kita dah sampai ke surah Al-A'la, 16 Februari.
So esok kita akan ada lagi satu slot yang terakhir, Jom Kena Surah Road to Ramadan bersama Encik Irfan dalam surah Al-Bayyinah. Pastikan Umi Abi esok ada hadir bersama untuk kita dengarkan lagi perkongsian daripada Encik Irfan. Esok adalah slot terakhir Encik Irfan dan minggu depan insya-Allah kita akan bersiaran semula Muh Ngaji. Masya-Allah ramai dah rindu kan. Muh Ngaji insya-Allah minggu hadapan Isnin insya-Allah Ustaz Abdul Hadi akan kembali bersiaran insya-Allah. Apa-apa nanti kami akan beritahu dalam Telegram insya-Allah. So pastikan Umi Abi semua dah sertai grup WhatsApp sertai nota refleksi. Maafkan saya. Sertai grup nota refleksi. InsyaAllah nanti sahabat saya boleh letakkan link nota refleksi dekat bawah. Umi Abi pastikan berada dalam grup tersebut untuk dapatkan seluruh nota-nota yang kami sediakan daripada dulu pula minggu lepas sehinggalah hari ini insya-Allah. Dan esok surah Al-Bayyinah juga akan diberikan di dalam grup tersebut. Pastikan Umi Abi semua sertai grup Jom Refleksi ataupun Jom sertai nota refleksi izin ngaji. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai tentang boleh tak baca kat sini? Tersasul-sasul Encik Elmi. Betul, tersasul-sasul. Bandingan orang jahil. Okey. Adakah anda salah satu di bawah? Adakah Umi Abi ni ada antara satu di bawah ni? Kadang-kadang kita tak sempat nak ikut live. Live kan kadang-kadang kita ada kerja nak buat. Sampai live pun lupa tengok. Kadang-kadang nak spend setiap hari sekurang 10 minit untuk belajar Quran. Maknanya kalau kita rasa macam kita ada satu benda antara tiga ni lah. Nak ikut live kadang-kadang tak dapat, terlepas. Nak spend setiap hari sekurangnya 10 minit untuk Quran. Nak belajar Quran. Apa tu asyik terlepas pendaftaran je. Asal kita buka pendaftaran, esok terlepas je. Nak tonton rakaman tu macam mana. So, insyaAllah kami di Zengaji sekarang ni memberi peluang kepada anda untuk sama-sama. Kami perkenalkan kepada anda, kepada Umi Abi semua, iaitu Easy Ngaji Go. Easy Ngaji Go. Iaitu kami menyediakan dalam Easy Ngaji Go ni ada apa? Ada video baru setiap bulan. Dia fokus kepada apa? Surah-surah lazim, surah-surah pilihan. Dan kami juga ada lebih daripada 100 lebih video dalam tu. Dan video-video dalam tu tak panjang. Live kita tengok panjang kan? Sejam, 2 jam. Tetapi bila Umi Abi sahabat-sahabat masuk je Easy Ngaji Go, bila join je, dia jadi mudah insya-Allah. Dia jadi mudah dan lebih lebih komprehensif. Dalam tu lebih walaupun dia padat tetapi dia mudah untuk kita akses ke mana-mana saja. Kalau balik kampung, terlepas live mau ngaji, terlepas kelas-kelas yang dulu, masuk je Easy Ngaji Go dan sertainya insya-Allah. Boleh klik juga link yang kami sediakan di atas untuk sama-sama sertai Easy Ngaji Go. Dan juga apa yang ada dalam Easy Ngaji Go, kita mempunyai kit surah Al-Mulk, kita ada kit surah Al-Fatihah, kit surah Al-Waqiah dan juga coming soon kit surah Ar-Rahman. So siapa yang sertai akan dapat inilah dan akan ada lagi slot-slot yang akan ada di dalam Easy Ngaji Go ni banyak lagi insya-Allah. Siapa nak Easy Ngaji Go boleh klik link yang kami sediakan di bahagian atas. Okey? Okey, itu yang pertama. Yang kedua, saya nak bagi tahu jangan lupa ni mudahnya ngaji, insya-Allah kita akan menceritakan mudahnya ngaji iaitu booster tajwid. Bagi siapa yang nak sertai mudahnya ngaji iaitu webinar percuma, kena juga masuk link. Masuk juga grup, ada kat atas ni yang tulis booster tajwid. Klik je link tu, duduk je dalam grup tu. Umi Abi jangan keluar tau. Kalau keluar tak dapat sertai 23 Februari bersama Ustaz Adi. Kalau sertai, siapa yang sertai grup tu je yang akan dapat link Zoom. Siapa yang tak sertai tak akan dapat link Zoom mudahnya ngaji. So tekan saja link yang kami sediakan di atas yang tulis booster tajwid Ustaz saya. Terus saja klik, insya-Allah akan masuk ke dalam grup tersebut. Okey, jelas. Maknanya kita esok ada slot terakhir surah Al-Bayyinah bersama Encik Irfan. Okey, esok yang terakhir. Betul, kita ada Easy Ngaji Go iaitu akses untuk kita sama-sama mudah mempelajari nak pelajari apa yang Allah sampaikan. Kita nak tahu apa yang ada dalam tu. Macam ni kita boleh tengok April yang akan datang Qi Ar-Rahman, Buat Mei Qi Ar-Rahman,
So, banyak benda yang kita boleh dapat dalam Easy Ngaji Go ni. Macam, orang kata macam kita langgan Astro tu kan. Kalau kita ambil channel-channel ni, kita dapat tengok tu, tengok ni kan. Easy Ngaji Go ni pun macam tu. So, siapa yang ambil, siapa sertai akan dapat semua ni, insyaAllah. Dan saya juga nak beri satu, apa orang kata, kita nak beritahu kepada Umi Abi untuk makluman semua. Jangan keluar lagi. Tunggu kejap. Saya nak cerita. Saya nak cerita. Umi Abi semua jangan keluar. Ada satu lagi. Untuk pengetahuan semua Umi Abi. Kita akan adakan khas buat duduk je Encik Elmi kat grup tu. Tak boleh berdiri. Allah. Umi Abi pun pandai berseluruh. Duduk je. Duduk je. Macam tak boleh berdiri. Tak boleh berdiri. Kalau berdiri nanti terantuk. Nanti kepala kena dinding, kena shilling. So kena duduk. Kena duduk dan diam. InsyaAllah kita akan semua akan beri dalam tu insyaAllah. Malam ni siapa masuk Amito? Malam ni orientasi kelas Amito, jangan skip, jangan ponteng kan? Malam ni betul. Terima kasih Umi Nora Mahmud. Untuk pelajar-pelajar Amito 2023. Malam ni jangan lupa orientasi ataupun persediaan sebelum kita masuk ke kelas Amito pada minggu hadapan insya-Allah. So malam ni bersama Encik Irfan dalam orientasi Amito, jangan skip. Bagi kata Umi Nora, jangan skip, jangan pontin. Kalau kita nak mulakan kelas tu, kita kena masuk dulu orientasi. Jangan lari daripada orientasi. Okey. Jom kita tengok dekat poster yang saya sediakan ni. Okey, dengan saya merendah hati izin ngaji nak mengajak Umi Abi semua dan sahabat-sahabat semua. Kita tahu kan Sabtu ni kita akan menyambut Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj. So malam pula. Sabtu ni kami bawa khas ustaz ataupun guru kita yang kita rindui, iaitu Ustaz Luqman Hakim. Masya Allah, dah lama tak bersuara Ustaz Luqman. So kita akan bawa Ustaz Luqman pada Sabtu ini live YouTube Istimewa Izin Ngaji bicara khas Isra' wal Mi'raj ataupun Isra' dan Mi'raj. Disampaikan oleh Ustaz Luqman Hakim pada 8 pagi Sabtu ni tau. Pastikan Umi Abi lock tarikh. Tak ada kalender kat saya. Lock tarikh Sabtu ni. Jangan lepaskan peluang. Kita nak tahu macam mana perjalanan Nabi Muhammad bila di Isra' dan Mi'rajkan nanti. Ini bukan Zoom. Isra' Mi'raj ni kita buat kat YouTube je. Kita buat kat YouTube. Macam Cik Raha selalu kata, kita nak sasarkan lagi YouTube kita tu supaya lagi orang kenal lagi lah insyaAllah. So kami tak buat kat Zoom meeting. Kami buat dekat YouTube Izin Ngaji. So insyaAllah minta Umi Abi semua lock tarikh Sabtu ni pagi-pagi. Lepas solat subuh tu, lepas mengaji semua, lepas zikir, kita bolehlah hadir dalam bicara khas Isra' Mi'raj bersama Ustaz Luqman. Jangan terlepas tau. InsyaAllah nanti kami akan remind semula. Jumpa Sabtu ni bersama Ustaz Luqman Hakim dalam bicara khas Isra' Mi'raj. Sabtu ini jam 8 pagi di mana? Di YouTube Izin Ngaji. YouTube bukan Zoom. Di YouTube Izin Ngaji. InsyaAllah kita sama-sama ambil ibrah, ambil pengajaran yang apa disampaikan oleh guru kita, Ustaz Luqman Hakim. InsyaAllah. Okey, itulah sahaja daripada saya. Saya mewakili diri saya sendiri. Saya ingin pengacara dah. Gak kekin dulu sarapan. Tekak kering kan. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada Umi Abi semua di atas kesudian hadir ke live Jom Kenal Surah lagi dalam slot saya ataupun Cik Irfan. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh saya sendiri bermanfaat. Apa yang salah saya mohon sangat minta dimaafkan. Segala perkara buruk yang saya lakukan sepanjang saya mengendali live, saya cakap laju ke, saya cakap tersasul ke, saya minta maaf sangat. Sebab memang banyak kurang saya tahu saya banyak kurang. Saya minta doa Umi Abi dan sahabat-sahabat, para asatizah semua yang hadir pada hari ini. Doakan kejayaan saya. Semoga insyaAllah memperolehi berkatlah dalam apa yang menyampaikan ni. Sebab saya pun bukanlah tinggi mana pun ilmu, tidak. Tetapi kita sama-samalah mencuba apa yang terbaik. Dan mudah-mudahan Allah pandang usaha kecil saya dan juga Encik Irfan ini. Mudah-mudahan Allah mengangkat darjat kami supaya kami lebih lagi berada lebih kuat di dalam penyampaian ini insya-Allah. Dan terima kasih kerana sudi hadir dan tidak pernah rasa jemu, dan minta maaf sangat-sangat apa yang silap tu dan salah tu, kekurangan daripada diri saya.
Mana yang baik tu hanyalah datang daripada Allah. Okey? Ingat kita sama-sama jangan lupa perbanyakkan zikir, perbanyakkan salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan lupa podcast kita orang kata ceramah lah Sabtu ini, dan jangan lupa Amito pada malam ini ada orientasi. Jangan lupa juga join nota refleksi untuk dapatkan nota untuk esok hari pengakhiran. Duduk di dalam grup tersebut, jangan keluar. Okey? Itu sahaja daripada saya. Mohon maaf. Kita tutup kita punya live pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Alhamdulillah, itu sahaja daripada saya. Saya Hilmi Raplis mengundur diri dulu. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Itu sahaja daripada saya. Kita jumpa di kemudian hari. Terima kasih semua di atas kesudian untuk bersama dalam live. Saya tutup saya punya live hari ini. Dan jangan lupa dengarkan lagu lepas ni. Ada sedikit lagu buat Umi Abi semua. Jom kita tengok insyaAllah. Assalamualaikum. Selamat tinggal. Assalamualaikum. Rindunya daku kepada
gigi hadapan